Sedang tukar kain darah ke tu? Jangan dicuci ya. Biarkan saja kat situ. Nanti akak tolong cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua pada hari ini adalah sihat-sihatlah belaka hendaknya, insya-Allah. Jadi semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang saya akan ceritakan pada hari ini. Jadi sebelum kita bermula, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah berikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda kisah-kisah berkenaan dengan wad bersalin. Tadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk video yang pertama ni KSM nak bawa anda cerita macam KSM cakap tadi lah, cerita berkenaan dengan wad bersalin. Jadi tanpa banyak membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama. Okey, malam ni nak cerita sikit lah tentang pengalaman saya. Bukan pengalaman saya, KSM tak pernah pergi buat bersalin. Bukan tak pernah pergi, tak pernah masuk ataupun tak pernah melahirkan ya. Ini cerita daripada orang ni lah, kita dengar cerita dia. Tentang pengalaman saya yang duduk di wad hujung ketika melahirkan anak yang kedua, kata dia. Masa lepak-lepak di ruangan menunggu tu, menanti keputusan darah ayah keluar, saya teringat satu peristiwa sewaktu melahirkan anak perempuan yang kedua di sebuah hospital lama sebelum berpindah ke kawasan lain dan bangunan baru yang lebih selesa, kata dia. Selepas beberapa jam bertarung nyawa melahirkan puteri hati yang tercinta, saya pun dipindahkan ke wad biasa. Memandangkan katil di bahagian hadapan telah pun penuh, jadi saya diletakkan di wad yang paling ujung sekali, di mana beberapa langkah saja dah boleh sampai ke pintu kecemasan, dan sekiranya berlaku kebakaran dan sebagainya, itulah tempat pintu kecemasan kan, biasa dekat ujung sekali. Jadi pada hari itu saya bersalin pada agak lewat petang lah macam tu, dan selepas waktu asar. Oleh kerana lah itu dah juga saya terpaksa bermalam di wad bersalin untuk memastikan saya dengan anak ataupun baby yang saya baru lahirkan ni sihat, dan apabila dah dibenarkan meninggalkan hospital nantilah. Jadi pada petang tu, seorang demi seorang penghuni di wad hujung dibenarkan pulang. Tinggallah saya berdua dengan seorang lagi pesakit yang sedang menunggu masa untuk ditolak ke labor room. Dan alhamdulillah waktu tu anak saya pun tak meragam. Alhamdulillah, baguslah anak saya, baby pun comel je kan, tak buat perangai, tak menangis-nangis, tak berjerit kan, tidur lena ibarat puteri salju, kata dia. Sedang saya melayan untuk melelapkan mata lah untuk nak tidur kan, tiba-tiba pesakit dekat sebelah katil ni menjerit tau, kerana air ketuban dia telah pecah. Dengan segeralah dia ni ditolak ke ruang untuk bersalin lah, yang terletak hanya beberapa meter je daripada meja jururawat. Dan ketika itu jugalah saya dapati tuala wanita saya telah pun penuh, memandangkan hanya beberapa orang jururawat saja yang bertugas dan mereka telah pun berkumpul dekat ruangan bersalin tu. Maka terpaksalah saya ni bersendirian ke tandas. Kesian dia seorang-seorang dalam keadaan sakit-sakit gitu ya. Dan sebenarnya tidak pun menjadi masalah pada saya untuk saya ni seorang diri pergi ke tandas, kerana tandas ni hanya beberapa langkah saja daripada katil saya. Dan cuma yang jadi masalah dia, cuma perasaan seram dan takut tu tetaplah ada, memandangkan hijab saya ni senang terbuka.
Oh, dia ni macam ada six sense jugalah lebih kurang Jadi saya sangat memerlukan teman ketika itu. Tambahan pula, beberapa hari ni ataupun sebelum saya dimasukkan ke ward ni, heboh dikatakan bahawa ward tersebut diganggu oleh pocong yang selalu mengekori para doktor ataupun jururawat yang bertugas. Oh, bahaya kan. Dikatakan bahawa entiti tersebut akan melompat-lompat perlahan-lahan mengekori setiap gerak-gerik mereka yang diekorinya. Selain itu, kecoh juga wad itu apabila seorang pesakit tua yang menyanyuk ni, yang telah pun nyanyuk, suka bercakap sendirian tau. Namun gaya dia ni persis sedang rancak bersembang dengan orang lain. Begitu ramah sekali kan, macam bersembang tu macam seronok sangat kan nampaknya kan. Pesakit tua tersebut akan bersembang sambil menghadap ke tingkap di sebelah katil dia. Dan terutama sekali pada waktu malam. Kan, benar sekali tu. Para petugas hospital ni terpaksa mengikatnya kerana mengikat pesakit tadi tu pada katil kerana dia ni suka membuang air kencing merata-rata. Dan ketika diikat, dia tidak sedikit pun meronta tau. Seperti rela je diikat di katil tu. Dan lebih menyeramkan lagi, malam itu seperti biasalah dia sedang rancak pesakit ni tengah rancak bersembang sambil menghadap ke tingkap tu. Dan secara tiba-tiba je heboh dekat ward tersebut kerana ikatan pada badannya terbuka secara tiba-tiba ketika pesakit tu sedang tidur. Dan hal ini hanya disedari oleh pesakit-pesakit lain. Dan setelah heboh di ward tu, pesakit tua itu pun kemudiannya terjaga daripada tidurnya dan berterima kasih sambil menghadap ke tingkap kerana telah membebaskannya daripada ikatan. Dan nasib saya amatlah baik kerana pesakit tu telah pun dibenarkan pulang sebelum saya dimasukkan ke ward tu. Kalau tak, masalah juga kan. Kalau kita kata teman dengan pesakit yang begitu kan, risau weh kan. Berbalik pada kisah saya tadilah. Jam sudah pun menunjukkan pukul 11 malam waktu tu. Dan waktu melawat juga telah pun tamat. Yalah pukul 11 malam kan. Mengharapkan suami datang jauh sekali kata dia. Kerana banyak perkara yang perlu beliau lakukan. Daripada mencuci uri. Yalah biasa lepas melahirkan anak, suami ni kena sibuk kan. Kena mencuci uri, tanam uri dan menguruskan anak-anak yang lain ataupun anak sulung dia pada ketika itu berusia 2 tahun. Memandangkan rasa tidak selesa tu dah mula mengganggu ketenangan saya waktu tu, maka saya pun cekalkanlah diri untuk pergi ke tandas berseorangan je kata dia. Dan masuk sahaja ke dalam tandas, bulu roma saya dah mula meremang. Saya duduk dekat kerusi khas tau, yang disediakan pada pesakit untuk mandi. Selesai sahaja saya menukar tuala wanita tu, tiba-tiba ada suara seorang perempuan seperti sedang menegur saya. Dan suaranya tu halus, seakan sedang berbisik. Tertancap di telinga saya seperti ada seseorang yang berdiri di belakang saya. Sedang tukar kain darah ke tu? Jangan dicuci ya. Biarkan saja kat situ. Nanti akak tolong cucikan. Bisiknya lagi sambil dia ketawa tau lepas tu. Waktu tu saya Astaghfirullahalazim merembang aku cerita ni. Saya pun cekalkan hati saya, menjirus sebanyak mungkin air supaya darah tadi yang tinggal kat tuala wanita tadi tidak ketara banyaknya. Dan saya tidak berani menoleh ke kiri ataupun ke kanan, apatah lagi menongak ke atas, kerana dapat saya rasanya suara itu benar-benar berada di atas kepala saya. Janganlah, akak haus. Perempuan tu merayu-rayu pada saya. Namun kali ini suaranya lebih keras dan nyaring kata dia. Dan saya kembali duduk ke atas kerusi lalu menarik tali kecemasan untuk meminta bantuan. Kaki saya terasa berat dan lutut saya dah bergetar. Tak kita kalau dia yang sakit pun macam tu perempuan nak tu. Kalau saya yang lelaki ni pun confirm silap-silap pingsan tengok macam tu kan.
Sepatah ayat Al-Quran pun tidak terkeluar daripada mulut saya, kata dia. Kaku dan menggigil lah saya, ditambahkan lagi dengan saya yang banyak kekurangan darah kerana baru lepas bersalin waktu tu, dan mengenangkan anak yang masih ada sisa darah yang belum mandi tu, keseorangan dekat luar tu. Saya menarik tali kecemasan tu berkali-kali. Kering, mungkin dan lega apabila saya mendengar derap tapak kasut menghampiri tandas, dan pintu tandas bilik air ni pun dibuka oleh seseorang, dan saya gagahi diri saya untuk berdiri dan membuka pintu bilik air. Kenapa tak panggil nak ke tandas? Kalau jatuh tadi tak pasal-pasal saya kena marah. Orang kata bebelan seorang jururawat tu yang ada dekat situ time tu nak membantu saya tu lah Dan saya waktu tu saya dah diam je tau. Saya tak cakap apa-apa pun tau. Dah takut sangat. Dan jururawat tu membawa saya kembali ke katil. Kak, pet saya tadi belum buang tau, masih ada kat lantai. Dan saya cakap dengan dia perlahan. Kakak cakap, tak apa, nanti akak tolong buangkan kata jururawat tersebut. Lalu masuk kembali ke tandas. Lama tau saya tunggu dia keluar, hampir 30 minit. Mana sih kakak tadi? Mana jururawat tadi? Tak keluar daripada tandas tadi. Pesakit yang pecah ketuban tadi, alhamdulillah, dah pun selamat melahirkan anak perempuan. Dan saya meminta jururawat yang iringi pesakit tu tadi memeriksa kawannya dekat tandas tadi, kerana terlalu lama dah dia berada kat situ tau. Dan setelah beberapa minit dia berada di dalam, dia pun keluar tau bersendirian dia, dan berjalan laju meninggalkan saya bersama pesakit yang baru masuk tadi. Dan kemudian dia datang kembali dengan jururawat yang berbaju biru. Tolak katil-katil pesakit ni ke wad depan tumpang dekat wad kelas kedua sementara untuk discharge esok, kata jururawat yang berpangkat ataupun berbaju biru tu memberi arahan. Biasa yang baju biru ni orang kata matron yang ada pangkat lah, orang kata ketua jururawat lah. Saya dah beritahu pesakit yang bermalam di hospital ni jangan letak di ward hujung. Suka sangat lah dia. Dah lama dia tak datang tau. Malam ni dia boleh datang pula. Dan pada hujung pendengaran saya, jelas kedengaran tau perbualan diorang ni ataupun kakak-kakak jururawat ni sambil menolak katil-katil kita orang ni lah. Entah siapalah, maksudnya dia yang diorang katakan tu tau. Yang dimaksudkan tadi lah, walau siapa pun dia ni, saya tak ingin dah orang kata nak ambil tahu. Apa yang penting malam tu, saya dengan baby saya ni dapat tidur dengan tenang, aman dan damai kerana alunan Al-Quran mula berkumandang memenuhi ruangan wad bersalin pada malam tu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia berkenaan dengan wad bersalin yang pertama ni. Macam mana anda rasa kisah yang ini? Agak menyeramkan juga Saya pernah juga temankan isteri di tempat ward bersalin. Tapi kalau ward bersalin tu, saya rasa macam dia macam berasingan tau. Kalau dekat hospital sini lah, hospital yang tempat yang isteri saya melahirkan anak tu, ward dia dengan tempat bersalin tu, tempat bersalin dekat tempat lain, bangunan lain. Ward tempat anak dengan isteri saya ditempatkan tu, dia macam jauh sikit, dekat ujung, dekat belakang sekali. Macam itulah pengalaman saya kan. Jadinya kita teruskan dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia wad bersalin jugalah kan. Of course lah, kita hari ni kita cerita pasal wad bersalin kan. Baik, kita teruskan dengan kisah dia tanpa membuang masa lagi. Kandungan baru berusia 22 minggu tau. Saya rasa tak sedar hati je tau. Contraction sering saya rasai. Kejap datang, kejap pergi, kata dia. Tapi betul ke contraction ni? Adakah ini contraction yang betul? Macam biasa saya akan switch on deniable mode lah. Orang kata macam dark, macam rasa macam tak je lah ni kan. Saya tetap pergi kerja macam biasa, bersiap untuk pergi ke tempat kerja. Saya rasa macam ada kebasahan tau pada panty liner, kata dia. Ketuban kah? Oh tidak, ini baru 22 minggu, kata dia. Kalau betul bocor, apa jadi tak apalah, pergi kerja dululah kan. Balik kerja, contraction yang saya rasakan makin kuat tau. Jadi saya bawa diri ni untuk berehat-rehat dululah. Esoknya hari Selasa, saya pun minta MC 2 hari tau. Sebab contraction ni rasa semakin menyengat tau.
Plan untuk rehat saja kat rumah. Perasaan dah ada macam-macam, orang kata dah rasa macam basah lagi pun ada kan. Tapi saya pun abaikan sajalah. Sebab Khamis ni ada appointment, nanti kat sana barulah cerita. Jadi hari Khamis pun menjelang. Memang appointment dengan hospital pakar lah. Check temperature, ada demam tau. Dan cerita kronologi kejadian tepuk dahi doktor pakar di hadapanku ni. Ini bahaya kata doktornya. Dan ujarnya geram, agak sedikit geram lah. Masuk ward jawab dia kan. Kena pergi ward lah maksud saya ni. Dan doktor datang ke bilik. Doktor minta maaf bila diperiksa contraction ni. Doktor jangkakan baby akan keluar dalam 3 hari lagi. Malangnya hospital kecil ni tak ada kepakaran untuk sambut baby premature semudah itu kata dia. Dan awak ni kami perlu pindahkan ya, pergi ke hospital government boleh ya? Dan saya pun orang kata, baiklah doktor, saya pun okeykan je lah. Dan air mata waktu tu tak usah cakap lah kan. Mengenangkan kepayahan untuk nak survive baby saya ni, seperti yang doktor ceritakan tadi. Mungkin ada sikit masalah kan. PPROM. Hospital government suka untuk terima kes saya lah. Kalau kami bawa hospital kat kampung boleh? Doktor tanya tau. Doktor macam tersentak. Bagus dia makcik ni. Pusat ibu bersalin kat situ baru lagi. Mesti banyak facilities. Tapi saya risaukan perjalanan nanti. Boleh balik kampung. Kalau balik malam ni juga, sebab saya dah bagi ubat tau untuk stopkan contraction tu. Pun ada lagi contraction ni, masih lagi saya terasa. Saya bimbang baby keluar dalam kereta je nanti. Ketuban pun dah start leaking tu. To cut it short lah pulanglah kami malam itu ke kampung halaman tau, dengan tiket emergency jam 1 pagi. Terus pergi ke emergency dan terus admit. Pada malam pertama, akibat letih dengan perjalanan ni lah, saya tidur lena sekali malam tu. Dan malam kedua, saya khusyuk tau membaca novel sehingga jam 12.45 malam. Dan baru saya teringat, belum solat isyak aku ni kan. Pergi solat dulu pun baiklah. Nasib baiklah orang kata tandas tu ada kat dalam ward saja. Ward kelas kedua tau. Katil berempat dan kongsi satu tandas dekat dalam ward tu. Jadi ward yang sangat-sangat selesa lah. Aircon dia setanding dengan hospital swasta yang saya pergi pada mula-mula tu. Tapi ward ni pastinya adalah free of charge. Of course lah, ni hospital kerajaan kan. Bagi kami penjawat awam kata dia. Dan malam itu hanya saya berdua saja. Dan seorang lagi roommate saya ni masih lagi berjalan ke hulu ke hilir kan, menahan sakit contraction ni untuk nak bersalin ni. Jadinya saya pun hulurkan kaki perlahan-lahan. Orang kata nak turun daripada katil. Dan angin bertiup perlahan je malam tu tau. Saya mendongak ke arah tingkap tengok. Tapi lansir tak terselak pula. Kenapa boleh angin dapat menejah masuk ke dalam bilik, padahal bilik tu tadi semua tingkap bertutup, bilik tu beraircon. Iyalah, ward yang saya duduki sekarang ni berada betul-betul dekat tepi pantai tau. Pantai yang dulunya sering menjadi tapak pesta pantai. Temasya pesta pantai yang dahulu kala adalah ritual pemujaan semangat pantai. Umbuk mayang di umbuk. Macam tu agaknya kan lagu dia kan. Saya tak nak nyanyi panjang kan. Kedengaran nyanyian disulami dengan suara ombak menderu tau. Aku salah dengar ke ni? Umbuk dengan jala jemala. Waktu tu saya pun berjalan perlahan ke katil bahagian depan tau, yang menempatkan roommate saya lah. Dia yang baru masuk ke bilik. Kami waktu tu mendapati tau. Su, kau pasang radio ke? Radio apa pula tengah-tengah sakit ni? Aku ingat ada masa ke nak dengar radio. Mana ada masa nak dengar radio. Aduh. Tak adalah. Aku dengar orang menyanyi lah. Sama lah. Aku pun macam dengar ada orang menyanyi. Itu yang aku masuk semula ke bilik. Aku ingat kau ke yang menyanyi. Sedap benar suara kau. Gila ke apa? Aku nak menyanyi. Aku mana pandai menyanyi kata dia. Sunyi je waktu tu. Anak, kau rasa tak apa yang aku rasa? Aku rasa juga. Jom teman aku pergi ambil wuduk kata dia. Kau dah solat? Jom kita pergi solat. Dan kami berdua waktu tu pun solat bersama tau. Dan malam itu kami tidur dengan aman lah. Alhamdulillah.
cuma diganggu oleh nurse yang sentiasa memantau kesihatan kami tau. Yelah, biasalah tu kan, apa guna admit ward kan, kata dia. Dan malam seterusnya, saya solat awal, dan pada sangkaan saya ni, saya lewatkan solat tu yang jadi punca gangguan pada malam semalam. Dan malam ke-11, kata dia, petang tu adik hantar novel baru dibeli dia, dan saya macam biasalah khusyuk membaca novel, dan saya terjaga pada pukul 3 pagi apabila dikejutkan oleh doktor pelatih, Dr. Chun, kata dia. Dan baik budaknya ni. Dan malam sebelum tidur biasanya kami akan menarik tirai. Tirai tu untuk melindungi kubikel kami. Jadi bolehlah kami tanggalkan tudung, orang kata sewenang-wenangnya ketika tidur, jadi rasa lebih tenang lah. Boleh, orang kata aurat tu tidaklah terbuka kan. Jadi Dr. Chun ni duduk hello kan di belakang tirai untuk kejutkan saya. Dia tak masuk pun ke dalam kubikel saya ni. Dan selagi saya tak ready pakai tudung, bagus kan doktor ni? Memang bagus lah. Alhamdulillah dapat doktor macam tu kan. Betapa dia hormat dengan kepercayaan kita orang Islam ni kan. Baru pukul 3 doktor, awalnya saya rasa baru je lelap. Sorry I know you have to get enough rest here, but this is my duty. Big sorry teacher. Kita ambil darah awal dulu ya, supaya kita boleh hantar ke lab untuk your blood test awal. Dan dalam hati saya waktu ni kagum sangat dengan budak Chun ni tau. Sempat dia study file saya sewaktu-waktu time pukul 3 macam ni. Kalau dia tak study, mana dia tahu saya ni teacher kan. So nerve pun panggil saya cikgu je. 6 botol kecil darah. Kenapa banyak sangat doktor? Biasa satu tube je. You know teacher, your white blood count dah increase. Banyak sangat increasement tau. So kita kena buat banyak test. Nak tahu infection yang buatkan you leaking. So I understand ya. Saya pun waktu tu anggut je lah. Banyak darah kena ambil. Okay, siap. Now you can go to sleep now. Boleh bangun lewat sikit dah. Okay dah. Settle dah. Waktu tu saya pun alhamdulillah lah settle kan. Saya pun senyum je lah. Dan saya pun sambung balik tidur kan. Tiba-tiba, Puan, Assalamualaikum Puan dah solat isyak belum? Dan saya pun menginjing-injing mata waktu tu kan. Dan sangat berasa, orang kata memang dah berat sangat lagi. Dah penat tadi bawa ambil darah apa semua kan. So orang nurse yang biasa melayan borak kita orang ni berdiri dekat hadapan saya lah waktu tu. Biasa lepas solat isyak Puan mengaji kan. Hari ni saya tak dengar pun Puan mengaji, kata dia kan. Dah pukul 5 lebih ni, sempat lagi kalau belum solat. Dan saya segera turun daripada katil, bergegas untuk wuduk dan solat isyak. Baru saja saya menarik selimut, nurse tadi dengan doktor yang memantau keadaan saya waktu tu datang tau. Puan Hana, kami datang nak ambil darah Puan, sebab sel darah putih Puan makin naik lah. Jadi kami nak test punca infection. Tadi dah ada doktor yang ambil darah saya lah. Dr. Chun nama dia. Baik sangat budak tu, kata dia. Dan saya nampak nurse mencubit peha doktor tersebut tau. Dan doktor merenung nurse. Budak mana pula Chun tu? Mana ada doktor pelatih nama Chun. Yang doktor pelatih hari ni nama dia Nadia tu. Demam budak Nadia tu, kata dia. Duk tidur je kat kaunter tu. Tu yang tak ada orang datang ambil darah lagi. Kan saya dah cakap tadi. Habis tu ni patient cakap ada. Alah doktor, mereka bersoksek-soksek dekat depan saya lah. I can hear it doktor, kata dia kan. May I know what goes around? Tak ada Puan, tak ada. Puan tidurlah dulu, nanti saya datang lagi. Ujar nurse tu lah. Jadi mereka pun berlalu sambil nurse tu berkata, doktor tak ingat ke? Kan kat sini ada tut. Shh, patient is listening lah. Can you talk some other time? Tingkah doktor sambil sekilas lah dia menjeling ke arah saya, kata tu kan. Dan waktu tu jam pukul 8.45 pagi tau. Nurse lain pula datang tau, bersama dengan doktor pelatih perempuan kali ni, bertudung labuh, memakai mask lah. Ini kot doktor yang dikatakan demam tu. Maaf Puan, maaf, pada fail ni tak ada tercatat pun yang darah Puan sudah diambil untuk hantar ke lab. Jadi kami perlu ambil darah lagi ya. Habis 6 tube darah saya semalam tu pergi mana? Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua dan terakhir untuk kali ini. Harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah begini. Dan jadinya, cerita-cerita pasal ni kan, inilah mengingatkan saya tentang pengorbanan emak-emak kita yang melahirkan anak-anak
melahirkan kita, melahirkan anak-anak kita kan. Jadi untuk mak-mak yang berada di luar sana kan, anda semua adalah insan yang sangat-sangat mulia, yang saya salute lah korang semua kan. Nak cakap banyak-banyak panjang sangat cerita dia nanti. Jadi kalau anda minat dengan kisah-kisah yang begini kan, bantulah saya dengan subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Jadi untuk kali ini, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum subscribe tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Jadi sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk meneruskan berkarya ni, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi sebelum terakhirlah, kalau anda nak sumbangkan untuk pembangunan channel Kisah Seram Malaysia ni, link dia ada dekat description tu. Bolehlah masukkan sumbangan anda ke channel Kisah Seram Malaysia. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.